Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini dalam tajuk vektor kita akan bincangkan pula mengenai hasil darab vektor ataupun cross product cross product. Okey, cross product itu kita tulis macam ni Kita tulis U cross V. Yang macam ni Ini adalah cross product. Yang sebelum ini kita dah belajar mengenai dot product hasil darab bintik. Sekarang ini adalah cross product. If you are given U, if you are given V katakan macam ni, maka cross product ditulis sebagai U cross V. Yang ni So, ini adalah takrif bagi cross product di mana ia boleh ditulis sebagai, lihat dekat sini kita ada modulus U ataupun magnitude U, magnitude V dan juga sin theta n yang macam ni So, jadi dekat sini theta ini adalah sudut di antara U dengan V. Kalau kita lihat diagram kat sini, ini dia. Kalau kita ada inilah kita ada vektor U, kita ada vektor V, maka ini adalah sudut theta dia, dan n pula adalah vektor unit yang berserenjang dengan U dan V. Yang berserenjang 90 degrees So, ataupun orthogonal dengan U dan V. Yang ni So, just imagine ini kita andaikan kita pegang tangan kiri kita, tangan kiri di mana yang N ini adalah ibu jari, V ini adalah jari telunjuk kita, dan U ini adalah jari tengah kita. Nampak So, dalam kes ini kita dapat memperoleh U darab V ataupun V darab U So, jadi saya nak bagi tahu jika kita terbalikkan. Contohnya macam ni lah Kalau sekarang dalam keadaan yang macam ini kita dapat U cross V. Betul? Dan kita akan dapat suatu vektor suatu vektor yang tertentu katakan. Sebab kena ingat apabila kita melakukan cross product kita punya hasil kita ni merupakan suatu vektor merupakan suatu vektor. Dia berbeza dengan dot product. Kalau dot product U dot V, kita akan dapat suatu skala, contohnya 10. Ini suatu nombor. Tetapi untuk cross product kita definitely akan memperoleh suatu vektor. Baik, sekarang ni jika dalam situasi yang macam ini kita dapat U cross V, maka kalau kita terbalikkan, katakan kita nak buat V cross U, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? So, jadi dekat sini nampak tak sekarang ni N adalah vektor unit Vektor unit ini dia menghala ke atas. Nampak? Dia menghala ke atas. So, kalau dia menghala ke atas, maka dia bernilai positif N, positif 1 lah positif 1. So, jika dia ke bawah, dia akan bernilai negatif 1 negatif N lah. So, jika ini keadaan memberikan kita U cross V, kalau terbalik bermaksud jika N ini ke bawah. Cuba kita putarkan jari kita tadi. Ini ibu jari, ini jari telunjuk, ini jari tengah. Kalau kita terbalikkan, kita ke bawahkan dia. So, maksudnya N ini ke arah bawah, maka position UV ni akan terbalik, betul? Ini akan jadi U, ini akan jadi V. Nampak tak? So, N dan N ini, dia punya arah dia akan pergi ke bawah. Macam ni. Nampak? So, bila dia ke bawah, dia adalah negatif N ataupun negatif 1. Dengan kata lain, jika kita ubah kedudukan U dengan V ini menjadi V dan U, maka dia mempunyai nilai negatif. Faham tak? So, sebab itu kita dapat macam ni. So, maksud dia, kalau kita nak mencari, misalnya kalau kita ada U cross V macam ni, katakan kita dapat satu vektor, katakan 1, 2, 3. Jika kita tukar V cross U macam ni, maka kita akan dapati ada tandaan negatif untuk setiap komponen ini. So, kita akan dapat negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sebab apa kita dapat tanda negatif? Sebab vektor unit ini mengarah ke bawah, memberikan kita nilai negatif 1 dekat situ. Boleh?
So ini penting ya, ini penting. So sebab itulah kita dapat ini, kita nampak ni ya, kalau kita ada U cross V, kalau kita terbalikkan V cross U, kita ada negatif dekat luar. Ya, kita ada negatif kat luar macam ni lah. So jadi ini contoh yang paling mudah sekali yang saya conteng kat sini. U cross V 1 2 3, V cross U negatif 1, negatif 2, negatif 3. So jadi dekat sini jelas menunjukkan bagi suatu vektor ini, untuk cross ni, U cross V ini, sebenarnya dia mempunyai apa? Dia mempunyai dua vektor unit. Faham tak? Ya, untuk U dengan V macam ni, U dengan V ini, kalau U cross V sebenarnya dalam situasi ini dia mempunyai dua vektor unit, iaitu satu yang positif, satu lagi yang negatif. Boleh? Itu penjelasan mengenai ini ya, dan juga penjelasan mengenai jika kita terbalikkan, saling tukar tempat U dengan V, V dengan U, maka mereka mempunyai tandaan negatif. Alright. Dan ini adalah apa? Ini adalah perkaitan ya. Perkaitan di antara unit asas piawai I, J dan K. Ini yang ni ya, kita dapat I, J, K. So dia semua untuk rajah mudah, untuk memudahkan kita memahaminya. So kita menggunakan kitaran hasil darab pangkah macam ni. Kita ada I, kita ada J, kita ada K. So maksud dia, kalau I cross J, kita dapat K. Nampak ya? Kita ikut urutan ini ya. I, J, kita dapat K. So J, K, kita dapat I. Nampak? I, J dapat K, K, I dapat J ya. K, I dapat J. J, K dapat I. J, K dapat I. Nampak? Tapi kalau kita lawan arus, contohnya I, K. I, K, kita dapat negatif J. Nampak tak? So kalau K, J, kita dapat negatif I. Boleh? J, I, kita dapat negatif K. Sebab itu kita dapat dispart. So somehow benda ni mungkin kita perlukan. So jadi pertukaran tandaan negatif positif itu kita boleh lihat menerusi kitaran hasil darab pangkas yang berikut. Okey. So ini apa ni? Ini adalah bagi vektor U dan V terdapat dua vektor unit, iaitu N dan negatif N. Ini yang saya sebut tadi lah ya. So inilah yang berkisar tentang apabila kita nak kita diberi U dengan V, dan apakah perkaitannya apabila kita terbalikkan dia, V cross U. So macam ni ya, dia ada tandaan negatif. Okey, sekarang ini adalah hasil darab vektor dalam bentuk komponen. Iaitu macam mana kita nak mendapatkan hasil bagi U cross V. Ini ya, kita diberi U, kita diberi V. So macam mana kita nak mengira dalam bentuk komponen U cross V ini. So kita nak kira ya. Yang kita tahu adalah hasil dekat sini pasti merupakan suatu vektor. Ya, suatu vektor lah. Satu vektor. Macam ni. Ini kalau yang sorry. Ini 1, 2 dan 3. Yang ni ya. Baik, kita perhatikan yang ini. Kita lihat contoh yang ini. Kita diberi U dengan V, I, J, K macam ni. Dan cara untuk mendapatkannya adalah kita susun elok-elok, yang mana U, yang mana V. U susun macam ni, V susun begini. So jangan lupa kita akan mulakan dengan baris pertama kita dengan I, J dan K. Okey, I, J dan K. So ingat kembali, yang ini bukan modulus. Yang nampak macam modulus ini adalah penentu, determinant. So ingat semula di dalam matrix kita ada belajar kan mengenai determinant for untuk 3x3 punya matrix. So jadi kita akan menggunakan kaedah tersebut untuk menyelesaikannya. Yang ini So ingat ya, kalau kita ada dua matrix, kita ada dua vektor macam ni. So mula-mula kita setkan I, J, K, lepas tu letakkan U, semua komponen bagi U, U1, U2, U3, dan semua komponen bagi V, V1, V2, V3. Susun macam ni dan kita
kirakan determinan dia. Cara dia macam itulah. Okey, contoh ya, contoh. Okey, now kita diberi 340 dan 15 negatif 2. So macam mana kita nak dapatkan U cross V? Okey, so kita perhatikan, kita mula-mula kita letakkan IJK seperti biasa. Ingat, lepas tu kita letaklah 340 15 negatif 2. 15 negatif 2 dan kita akan dapat jawapan ini. So kalau kamu ingat semula, kita buat macam mana? Kita akan dapat mula-mula macam mana? Kita ada untuk I ya. So untuk I ini kita ada untuk yang mula-mula ni, untuk ini kita ada 40 kan? Kita ada ini, kalau ini kita ada 405 negatif 2 macam ni, 1. Lepas tu kita ada second one, dia tolak. Lepas tu kita ada 3. Yang ni kamu tengok balik ya, saya tunjukkan satu contoh. 301 negatif 2 macam ni. Lepas tu tambah 3415. So daripada 3/3 kita dah downsizekan dia kepada 2/2. So sekali lagi kita nak dapatkan penentu bagi 2 kali 2. So jadi dekat sini kalau kamu masih ingat lagi, kita buat macam mana? Kita darab ini kan, 4 kali negatif 2 negatif 8 ya. Lepas tu tolak yang ini, 5 darab kosong. So maknanya negatif 8 tolak kosong, bahagian ini tolak. Yang ini pula macam mana? 3 darab negatif 2 darab 1 darab kosong, kita dapat negatif 6 tolak kosong. Ini tambah, kita dapat apa? 5 kali 3 tolak 1 kali 4. 5 kali 3 15 tolak 4 kali 1 4. So kita hitung sekarang, kita dapat dekat sini, kita dapat negatif 8. Oh ni I, sorry lupa, I J K, sorry ini I J K So ini kita dapat negatif 8I. Ini kita dapat negatif, ini tolak, ini negatif 6, so positif 6 tambah 6J. Yang ini kita dapat tambah 11K. Nampak? So ataupun kita boleh tulis sebagai dalam bentuk vektor, iaitu negatif 8, 6 dan 11. Boleh? So ini satu contoh yang saya terangkan macam mana kita nak dapatkan jawapan ini ya. So cara yang sama kita gunakan untuk mengira yang lain. So misalnya yang ini kita cuba ya, untuk U cross V kita dapat minus 8, 6 dan 11. So macam mana kalau kita nak cari V cross U, kita dah tahu dah kalau V cross U dia pasti akan negatifkan semua komponen. So maksud dia kalau V cross U, maka based on this kita akan dapat jawapan 8, negatif 6, negatif 11. Betul? So jadi kita dah boleh agak dah. So pengiraan dia kamu boleh cubalah ya. Yang ni kamu kena cuba, pastikan dapat jawapan 8, negatif 6 dan negatif 11. Boleh? Okey, sekarang ni ini kalau kita dapat hasil. Kita dapat hasil ya, dapat hasil yang pertama, dapat hasil yang kedua. So jika kita dapat hasil di kosong, apa maksud dia? Ya, kalau contohnya lah yang ini V cross V, kita dapat kosong. Ini bukan U cross V ya, V cross V dapat kosong. Maksud dia apa? Maksud dia jika hasil darab pangkah, if the cross product bagi dua vektor adalah kosong, ini menunjukkan vektor-vektor tersebut adalah selari, parallel. Okey, so ini adalah dia punya our observation. Baik, kita lihat contoh kat sini. Soalan dia apa? Dia kata dapatkan dua vektor unit. Dua vektor unit yang berortogon 90 degrees dengan vektor U dengan V. So kita dah tahu kan, vektor unit ini dia ada dua. Ya, dia ada dua. Satu yang positif, satu yang negatif. Ingat kan? Dia ada dua kan?
So, jadi, now we are given two vector, iaitu U dengan V. Okey, cantik. Kita nak cari dua vector unit. So, first of all, kita kena settlekan dulu. So, macam mana kita nak buat? So, mula-mula kita dapatkan U cross V terlebih dahulu. Di mana dekat sini, ini panjang cerita sikit kan. Sebab kita kena buat, sekejap, kita kena buat macam ni. Kena kira lah. Kena kira semua ni. Kita nak dapatkan vektor ni. Satu vektor dia. So, bila kita dah dapatkan hasil, katakan suatu hasil lah, kita pun tak tahu apa hasil dia. Yang ini. Okey. So, ini adalah hasil. Katalah hasil ni adalah M, katakan. Katakanlah M lah, katakan. So, kita pun tak tahu kan hasil dia apa. So, bila kita dah dapat ini, sekarang ni kita nak convertkan dia. Kita nak hubung kaitkan dia dengan vektor unit. Ini, sebab dia ada tulis something yang macam ni. Right? So, maknanya, kita kena dapatkan vektor unit daripada M. Vektor unit bagi M. So, ingat semula, apakah vektor unit? Macam mana kita nak dapatkan vektor unit? So, kalau kamu ingat semula, vektor unit, kita buat macam mana? Kita buat M topi, betul tak? Ada head tu. So, maknanya, M topi ni adalah sama dengan vektor M bahagikan dengan magnitude bagi M. Jarak, magnitude bagi M. So, kena kira dululah. So, ini kena kira terlebih dahulu. Boleh? So, jadi, vektor unit ini ada dua. So, maksud dia, satu adalah yang vektor unit tu sendiri. Satu lagi adalah negatif vektor unit tu. So, inilah dia dua vektor unit tersebut. Ini inilah dia yang kita nak cari. Nampak tak? So, bila kita dah tahu macam mana kita nak buat, maka kita boleh cari satu persatu. Mula-mula, kita kena cari the cross product for U and V. Kita pun cari. Ini dia, ya. Ini adalah U and V. U cross V. Kita kira semua. Kita akan dapat hasil 11, negatif 5 dan 4. Katakan, ini adalah M. Tapi sekarang, kita nak cari vektor unit. Vektor unit, takrifan dia adalah yang berikut. Yang ini. So, kita pun susunlah. Susun, ini adalah vektor M. Ini adalah vektor M. Vektor M, iaitu yang ini. Yang ni, yang bawah ni, kita kena kira, iaitu kita akan dapat set 162. So, bila kita dah dapat hasil, maka kita dah dapat M hat. Ni, satu dah dapat, satu lagi. Tak ada masalah. Letak saja tanda negatif kepada matriks M hat tersebut. Itulah jawapan dia. Jadi, dekat sini, jawapan yang pertama adalah ini. Ini, jawapan pertama. Yang kedua adalah, letak saja tandaan negatif. Boleh? So, ini adalah jawapan dia. Dia ada dua, ya. Ada dua, jangan lupa. Kita lihat contoh yang seterusnya. Yang ni boleh, ya. Yang ni okey. Dan kita lihat, okey, yang lain bukan contoh tetapi nak mencari luas. Ya, kita hendak mencari luas. Baik, kita pertimbangkan rajah berikut. Ini adalah apa ni? Ini adalah parallelogram. Ya, ini adalah parallelogram. Baik, kita perhatikan dekat sini. Untuk mendapatkan luas parallelogram, kita akan menggunakan ini. Ini cara untuk kita mendapatkan luas. Iaitu U cross V. Nampak tak modulus ini? Modulus ini merujuk kepada magnitude. Ya, merujuk kepada magnitude. Ingat lagi magnitude? Boleh? Contoh. Magnitude macam contoh tadilah. Yang ni. Nampak tak ini? Nampak tak? Magnitude adalah kita kena kuasa 2kan semua komponen dan kita square rootkan dia. Boleh? So, sekarang ini cuma kita perhatikan satu benda penting, ya. Bila kita nak buat cross product, okey, kita back to square one balik. Kita pergi kepada yang page pertama kita sekejap, ya. Okey. Nampak tak yang ini? Ini, katakan saya padam balik yang ini. Saya padamkan yang ini. Alright. Baik. Bila kita nak buat cross product, baik U ataupun V,
kita akan perhatikan dia berpunca dari satu point. Yang ini dia berpunca dari satu point, satu belah ke arah sana, satu ke arah sini. Dia mesti berpunca dari satu point. Itu penting. Dia tak boleh sebarangan. Dia mesti berpunca dari one point. Anchor dia dekat sini. Okey. Yang itu setuju sebab saya nak kaitkan dengan apa yang kita nak belajar lepas ni. Okey, kita patah balik kepada luas. Bila nak cari luas, cuba kita lihat kes ini. Ya. Bila nak cari luas, so maknanya ini vektor u dengan vektor v ni dia datang daripada satu punca, iaitu punca dia adalah P. Nampak? Ataupun kita boleh tulis untuk mencari luas semua ni adalah kita boleh tulis PQ cross PR. Okey? Boleh? So ini sangat penting. Di mana kita akan perhatikan P tu adalah titik mula dia. Anchor dia lah, titik mula dia. So sebab dia jadi macam ni. Dia jadi apa yang kita tak nak, jika kita ada, let's say kita ada point macam ni. Katakan kita ada satu point dekat sini, kita ada satu point dekat sini, dan kita ada satu point dekat sini. Contoh So apa yang kita nak elakkan adalah kita tak boleh macam ni. Kalau kita nak dapatkan dua vektor tersebut, kita tak boleh pertimbangkan macam ni. Satu kita ambil PR, satu kita ambil PR, satu lagi kita ambil RQ. Crosskan dengan RQ. Boleh tak macam tu? Tak boleh kan? So kalau satu PR, ini satu PR, satu RQ, PRRQ. Ini tak berapa nak tepat. Sebab kalau PRRQ, so dia punca dia mana? Punca dia tak ada kan? Sebab kalau yang betulnya adalah kalau kita nak dapatkan R ini sebagai anchor kita, R ini, maka dia akan jadi apa? RP cross RQ. Nampak? Itu okey. Nampak tak? RQ. Itu boleh. Nampak? Ataupun kalau kita nak jadikan, let's say kita nak jadikan kita punya titik mula kita adalah Q, katakan kita jadikan ini ni Q sini. So kalau Q kita punya anchor kita, maknanya vektor yang kita boleh buat adalah dua vektor yang terhasil adalah satu kaki sini, satu kaki sini. So kita akan buat QP cross QR. Nampak tak? So kena hati-hati kena hati-hati sebab dalam soalan kadang-kadang dia tak bagi diagram. Dia mungkin akan bagi 3 titik macam ni, PQR. So kita kena hati-hati yang mana satu yang kita kena setting. So kalau kita salah setting, kita akan dapat jawapan yang salah. So macam tu. Okay. Now okay, saya padam balik sini saya terangkan yang atas ni. Yang ni Jadi untuk kita kira luas parallelogram, maka kita boleh buat macam ni. Kita buat U cross V dan kita ada magnitude. So sekarang ni boleh tak kalau kita terbalikkan dia? Kita secara tak sengaja kita terbalikkan dia. Katakan V cross U. Boleh tak? Jawapan dia sama tak? Okey. Sebenarnya kalau kita terbalikkan dia, memang dia akan ada tandaan negatif. Betul? Sebab U cross V dengan V cross U, kita dapat tandaan negatif. Tetapi oleh sebab kita mencari magnitude, ingat tak? Magnitude ni macam mana? Kan dia akan buat macam ni kan? Dia akan ada square root. Lepas tu belah dalam ni kan ada kuasa 2. Betul tak? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2. So macam ni kan?
So kalau oleh sebab kita akan kuasa duakan semua komponen ini, maka tanda negatif yang terhasil dekat sini tak jadi masalah. Dia dah akan jadi positif balik. Okey. So take note yang itu. So okey, itu adalah luas parallelogram. Satu lagi adalah luas segitiga. Luas segitiga adalah separuh daripada luas parallelogram. Ya, yang ni senanglah. So yang paling penting adalah kita mesti mendapatkan the cross product first. Once kita dah dapatkan cross product, kita dapatkan magnitude dia. Then kita tengoklah soalan tu nak cari luas ke, ataupun nak cari luas parallelogram ke, ataupun nak cari luas segitiga. Okey, kita pergi pada contoh. Oh, ini apa ni? Okey, yang ni guys. Katakan kita diberi 3 titik, iaitu P, Q dan R. So ini yang saya masukkan. So jadi hasil dari vektor yang kita boleh buat adalah, tengok macam ni ya. Tengok ya, kalau P jadi anchor, so kita vektor yang terhasil dua vektor, sebab bila kita nak mendapatkan luas ataupun luas parallelogram ataupun luas segitiga, kita memerlukan dua vektor kan. Kita perlukan dua vektor, UV ataupun VU. So kalau kita diberi 3 titik, kita kena dapatkan vektor tersebut. So vektor tersebut kena datang daripada nampak tak? Kalau P jadi anchor, so kita boleh buat PQ satu vektor, lepas tu PR satu vektor. Nampak? Itu kalau P sebagai anchor kita. Baik. Kalau Q sebagai anchor kita, kita boleh buat QP satu vektor, QR satu vektor. Nampak? Boleh? Satu lagi adalah kalau R kita punya anchor kita, kita boleh buat RQ1, satu lagi RP. Setuju? So ada 3 lah. So ada 3. Ini contoh. Ya, ada 3. Ada satu lagi. So it depends pada kita. So kita tak boleh sebarangan pilih. Contohnya kita tidak digalakkan buat macam ni. Kita buat PQ lepas tu QR. Itu tak boleh. Nampak? So ini tak dibenarkan ya. So ini tak boleh. So kena hati-hati dekat situ. Jangan pilih sebarangan vektor. Ya, PQ kena pairkan dengan PR. So itu baru betul. PQ QR tak jadi. Okey. Okey. Now ini apa? Oh, ini hanya reminder saja ya. Hanya reminder saja macam mana nak dapatkan magnitude. Ya, magnitude ini macam ni lah. Ini kita dah sentuh banyak kali kan. Right. Tengok kat sini. Tentukan luas bagi segi 4 selari dibentuk. Okey. Now, kita diberi 2 vektor, U dengan V. Kita nak mendapatkan luas. Boleh? So, dah nampak the idea. So, luas dia adalah kita perlukan 2 vektor, iaitu magnitude U cross V. Ini yang kita nak cari. And of course, this part yang kita kena cari terlebih dahulu. Apakah nilai bagi, apakah vektor, apakah hasil bagi U cross V. Dah dapat ini, maka baru kita dapatkan dia punya magnitude. So, these are the vectors. And ini adalah cara kita nak buat. Ingat semula, ini saya tak ada nak tunjuk detail ya. So, susun elok-elok. Dan kita akan dapati our vector adalah ini. Ini adalah vektor yang terhasil apabila kita buat cross product. Negative 13, negative 5 and negative 6. Now, bila kita dapat yang ini, luas segi 4 dia adalah kita dapatkan magnitude-nya sahaja. Ya, kita ambil komponen ini, kuasa 2 kan, tambah, ambil komponen ini, kuasa 2 kan, tambah, ambil komponen ini, kuasa 2 kan, tambah, square root kan semua. So, kita akan dapati luas dia adalah 230. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada contoh yang terakhir. Dia kata nak mencari luas segitiga. Ya, luas segitiga yang dibentuk oleh A, B dan C. So, kita ada A, kita ada B dan kita ada C macam ni ya. Nak mencari luas segitiga. So, bila nak cari luas segitiga, nak tak nak kita kena dapatkan luas parallelogram dulu. Ya, kita kena dapatkan luas dia. So, jadi dekat sini kita diberi titik, tapi kita yang sendiri yang kena dapatkan vektor dia.
Ya, kita kena tentukan vektor. Sebab bila kita nak dapatkan luas, kena ingat kita kena buat cross product bagi dua vektor. So U cross V, ya. Lepas tu baru kita moduluskan dia. Dan oleh sebab dia nak segitiga, maka kita kena darabkan dengan 1/2. Now, look here. Ini adalah U cross V. Ada dua vektor, tapi kita ada 3 titik. So, kita kena dapatkan vektor pertama, apakah U, apakah V. Kena decide. So, dalam kes ini, kita ada 3 point kat sini. Jadi, kena hati-hati. So, satu vektor, kalau A adalah anchor dia, so maknanya AB satu vektor, satu lagi vektor adalah AC. Setuju? AB satu vektor, kena cari vektor dia apa. Lepas tu AC satu lagi vektor, kena cari vektor dia apa. Once kita dah dapatkan dua vektor ini, maka kita boleh buat AB cross AC. Setuju? Boleh? So, jika andai kata kita tersilap, kita buat macam ni. Kita buat AC cross AB. So, jangan risau. Oleh sebab kita mencari magnitude, maka jawapan bagi kedua-dua ni adalah sama. Ya? Okey, ini adalah cara dia, ya. Kita dapatkan AB, kita dapatkan AC. Nampak, kita dah dapatkan vektornya. Dan kita mulakan proses cross product kita, AB cross AC. Kalau kamu buat AC cross AB, kita akan dapat nilai yang ada kena darabkan dengan negatif. Ya, kalau kita terbalikkan ini, kita AC cross AB, maka kita akan dapat ini adalah 4, ini adalah negatif 8, ini adalah 4. Okey, tapi bila kita nak cari magnitude nanti, bila nak buat macam ni, dia akan memberikan jawapan yang sama. Don't worry. Boleh? So, jadi dekat sini kita dapat jawapan 4 set 6, maka luas segitiga adalah setengah daripada dia, iaitu 2 set 6. Okay guys, so saya rasa jelas ya untuk yang ini. So saya rasa sampai sini dulu teaching video saya untuk kali ini. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.